Okay, good day everyone. Hope you are doing good. Okay ya. Hari ni kita sambunglah. Okay ya, sambung lagi subtopik 2.1. Tetapi hari ni lebih spesifiknya saya akan memperkenalkan fungsi dan jenis sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay ya, gambar ni saya petik daripada buku teks muka surat 54. Sekejap ya. Okey ya, saya gambar ni saya petik daripada buku teks muka surat 54. Okey ya, so mungkin kamu boleh rujuk buku teks tersebut lah. Okey ya. Kalau ada, kita sambung ya. So dalam gambar rajah ni dia menunjukkan beberapa jenis contoh ya. Jenis sel-sel dalam badan kita lah. Okey ya, kita lihat yang pertama. Okey ya, inilah yang pertama. Dikenali sebagai sel epitelium. Okey ya. Dikenali sebagai sel epitelium. Okey. Fungsinya ialah dia membentuk lapisan yang melindungi organ badan, juga melembeskan mukus. So saya dengan ringkasnya letak kat situ, membentuk membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Okey ya, melindungi organ badan. Okey. Dan juga melembeskan mukus lah. Okey ya, dia juga melembeskan mukus. Okey. Itulah yang pertama. Kita lihat yang kedua. Okey ya, inilah sel badan yang kedua. Kita lihat. Okey. Ini yang sel ni dikenali sebagai sel otot. Sel otot. Fungsi dia ialah mengecut dan mengendur dan yang menyebabkan pergerakan lah. Okey ya. Fungsi dia ialah dia mengecut dan mengendur. Mengecut dan mengendur yang menyebabkan pergerakan. Okey ya, yang menyebabkan pergerakan. Okey, menyebabkan pergerakan. Okey. Kita lihat yang ketiga, yang tengah bawah. Okey ya. So, saya rasa kamu tahu ni adalah sel apa. Kita lihat. Okey ya, ni adalah sel pembiakan. Okey, sel pembiakan nombor 3. Sel pembiakan. Okey. Dia ialah sel sperma membawa bahan genetik lelaki lah. Okey ya. Sel sperma. Sperma dia ada dua jenis. Satu ovum, satu sperma. Okey ya. Sperma dia membawa bahan genetik lelaki lah. Okey ya. Membawa bahan genetik bagi lelaki. Okey. Yang bawah, yang lagi satu ialah ovum. Sama, membawa bahan genetik untuk perempuan. Okey ya. Dia membawa bahan genetik perempuan. Okey. Genetik perempuan. Okey, kita lihat lagi nombor 4. Saya naik atas. Okey ya. Yang ini kita lihat contoh dia. Okey, ini dikenali sebagai sel saraf. Okey ya, dikenali sebagai sel saraf.
Okey ya, gambar dia dekat sini. Okey, sel saraf. Okey, apa fungsi dia? Membawa maklumat. Okey ya, berperanan. Fungsi dia ialah membawa maklumat dalam bentuk impuls, membawa maklumat dalam bentuk impuls, ke seluruh badan, ya, ke seluruh badan. Okey, kita lihat next one. Okey ya. Okey ya. Nombor 6. Okey ya. Yang ni dikenali sebagai sel darah merah. Okey, sel darah merah. Maybe I use a different color. It's a bit light. I can't be able to see properly. Okey ya. Need to use a different color. Okey, kita lihat, kita ambil warna dark lah. Okey ya. Kita choose this color. Okey. Yang ni dikenali ni nombor 6. Dikenali sebagai sel darah merah. Sel darah merah. Okey. Fungsinya, okey, kita lihat ciri-ciri dia dulu. Okey ya. Ciri-ciri dia ialah dia tiada nukleus. Tiada nukleus. Okey ya. Berbentuk cakra dwi cekung. Okey, berbentuk cakra dwi cekung. Okey. Ini adalah dia punya ciri-ciri. Okey ya, ciri-ciri dia. Okey, kita lihat fungsi dia. Okey, fungsinya ialah dia mengandungi hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen dan karbon dioksida. Okey ya. Mengandungi hemoglobin. Okey ya. Yang berfungsi mengangkut. Okey ya, berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Okey ya. Kalau kita lihat, kalau oksigen dia dari badan, dari seluruh badan dari peparu ke seluruh badan. Kalau karbon dioksida dari seluruh badan, seluruh badan ke peparu untuk dikemukakan ataupun dihembus keluar lah. Okey ya. Dia membawa oksigen dari peparu ke seluruh badan, manakala dia juga boleh mengangkut, okey ya, karbon dioksida dari seluruh badan ke peparu untuk dirembes keluar, untuk dihembus keluar. Okey ya. Last kali, nombor 7. Okey ya, ni ialah, I use a different color pen. Second, use a brown color. Okey, inilah last kali, nombor 7, dikenali sebagai sel darah putih. Sel darah putih. Okey ya. Fungsi dia ialah memusnahkan partikel asing dalam badan dan juga terlibat dalam sistem keimunan badan. Okey ya. Ataupun lebih senang saya kata, okey ya, melawan penyakit lah. Okey ya, melawan penyakit dengan menghasilkan antibody. Okey ya, dengan menghasilkan antibody.
Okey, melawan penyakit dengan menghasilkan antibody. Ni lagi senang lah. Ya, nak hafal. Okey. Okey, kita lihat next one. Okey, ini ialah contoh-contoh apa kita kata? Sel haiwan. Okey ya. Sel haiwan lah. Okey ya. Contoh-contoh sel haiwan yang ada dalam badan kita pun. Okey. Okey, kita lihat contoh-contoh sel tumbuhan. Sebelum tu kita lihatlah, okey ya. Kita labelkan struktur daun, okey ya. Ini adalah kelantang lentas daun ya. Okey, kelantang lentas daun yang telah di-magnify, dibesarkan. Kita labelkan dulu, okey ya. Okey, oleh sebab ruang dia kecil, saya labelkan kat tepi, okey ya. Tapi saya bagi nombor dia dululah, kejap ya. Okey, kita lihat. This one I put it as 1 2 3 4 5 6. Okey ya. So itu ialah apa kita kata, struktur daun ya, label struktur daun. Okey. Satu tu dikenali sebagai label. Satu tu ialah cuticle. Okey. Dua tu sebab kat tepi ni ya, kejap. Okey, label dia. Satu ialah cuticle. Okey, dua ialah epidermis atas. Epidermis atas ya. So satu cuticle kat sini. Okey. Dua epidermis atas ada di sini. Okey. Nombor 3. Okey ya, 3 ialah xylem. Sel xylem. Nombor 4 yang kat bawah ni ya. Okey ya. Ialah phloem. Okey. Okey, yang kelima ialah epidermis bawah. Epidermis bawah. Okey. Yang keenam itu sebenarnya ialah sel pengawal. Okey, sel pengawal. Saya label sekali lagi. Nombor 6 ialah sel pengawal. Okey. Okey, kita lihat apa itu fungsi ya. Yang ni adalah fungsi dia. Fungsi bagi nombor 2 iaitu tentang epidermis atas. Fungsi dia kita lihat. I use a different color pen to label. Okey ya, fungsi dia ialah mengurangkan kehilangan air. Maknanya epidermis atas ya. Dia mengurangkan kehilangan air. Mengurangkan kehilangan air. Okey. Dan juga membolehkan pertukaran gas. Membolehkan pertukaran gas lah. Okey ya, membolehkan pertukaran gas. Okey. Itu ialah nombor 2. Okey ya. Okey, sel ni ya, nampak tak sel ni dia merujuk kat sini kan? Okey ya. Dia sebenarnya nama sel tersebut ialah sel palisad. Okey ya, let us label first. Okey. Okey ya, nampak tak? Dia merujuk kepada sini ya. Okey, tengok ikut arah arrow tersebut, itu dikenali sebagai sel palisad. Sel palisad. PALISAD ya. Fungsi dia ialah dia mengandungi banyak apa kita kata kloroplas. Okey ya, dia mempunyai banyak kloroplas. So fungsi utama dia ialah untuk menjalankan fotosintesis. Okey ya, mempunyai
banyak kloroplas. Okey, so fungsi dia ialah menyerap cahaya untuk fotosintesis. Okey, menyerap cahaya untuk fotosintesis. Okey. Okey, saya labelkan bagi ini. Ini ialah sebenarnya satu contoh liang stoma. Okey, ini ialah struktur liang stoma. Okey, keseluruhan ini ialah liang stoma. So, satu liang stoma terdiri daripada sel pengawal. Saya labelkan sel pengawal. Okey. Sel epidermis. Dan of course yang lubang dia kita panggil dia sebagai stoma. Okey, saya ulang sekali lagi. The whole thing kita panggil dia sebagai liang stoma. Liang stoma terdiri daripada sel pengawal yang mengawal bukaan apa kita kata stoma, sel epidermis dan juga lubang dia kita panggil stoma. Okey ya. So kita lihat apakah fungsi liang stoma tersebut. I do it in black pen. Okay, kita change the color. Okey ya. Sel pengawal. Okey, kita lihat apa fungsi sel pengawal. Okey ya, fungsi utama dia ialah dia apa kita kata mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Okey ya, dia mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Pembukaan dan penutupan liang stoma. Okey. So dia merupakan stoma ni sebenarnya dia adalah bukaan ya yang kecil, yang seni yang ada di antara sel pasangan tersebut. So fungsi dia ialah dia mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. So biasanya bila keamatan cahaya tinggi, liang stoma, sel pengawal ni akan membuka lah. Okey. So pada waktu siang bila keamatan cahaya tinggi, liang stoma terbuka. Liang stoma dibuka. Okey ya. Pada waktu malam bila keamatan cahaya dia kurang, liang stoma dia tutup. Okey ya, itu ialah facts utamalah. Okey ya. Okey, akhir sekali ini ialah kita ambil daripada akar. Tadi daun, ni ialah akar. Okey ya, tisu akar lah. Kita boleh kata tisu akar. Okey ya. Ini ialah tisu kelatan lintas daun. Okey. So contoh saya labelkan ya. Ni 1, 2 label dia dekat sini. 1 ialah sebenarnya tisu epidermis. Okey. 2 ialah akar rambut, tisu akar rambut. Sel akar rambut. Sorry ya, sel akar rambut. Okey, fungsi sel rambut akar. Okey ya, fungsi rambut akar ialah dia meningkatkan luas permukaan supaya dia menyerap lebih banyak air dan nutrien. Okey ya, dia menambahkan jumlah luas permukaan. Okey ya, supaya lebih banyak nutrien dan air diserap. Lebih banyak nutrien dan air diserap. Okey, itu ialah contoh-contoh bagi sel tumbuhan lah, jenis-jenis sel tumbuhan. Okey ya. Okey.
Okey, di sini saya juga ingin tambah sikit ya yang tak ada dalam buku teks kamu. Okey ya, kita lihat. Okey, bagi sel tumbuhan, nampak tak di sini ada xylem. Okey, nampak tak di sini dia ada sel xylem dengan phloem kan. Okey ya. Saya nak tambah sedikit fungsi bagi mereka berdua ni. Okey ya, oleh sebab tak cukup tempat, saya buat kat bawah lah. Okey ya. Okey. Fungsi xylem dengan phloem. Okey ya, dia ada pada tisu daun lah. Okey ya. Dua-dua sel ni ada pada tisu daun, ada pada daun. Okey ya, fungsi dia. Okey ya. Tak payah ni, tak payahlah, dia sebenarnya batang pun ada ya, xylem dengan phloem. Kita panggil dia xylem. Okey ya. So fungsi sel xylem ini ialah dia mengangkut air dan garam mineral. Air dan garam mineral. Okey, satu lagi ialah phloem, dia mengangkut hasil fotosintesis. Mengangkut hasil fotosintesis. Okey ya, hasil fotosintesis iaitu glukosa. Okey. Okey, itu sahaja bagi jenis-jenis sel tumbuhan lah. Okey ya. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. So, you boleh rujuk pada muka surat 55 dan 54 untuk keterangan lanjut tentang jenis-jenis sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay, thank you very much. Okay ya, so harap kamu boleh salin contoh-contoh sel dan dalam buku latihan atau buku nota. Okay, itu sahajalah. Thank you.